Oke, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan isu yang saya lihat dikeluarkan oleh Raja Petra yang mana dia kata orang bising kata Najib Razak terima special treatment. Anwar Ibrahim masa dalam penjara juga dapat special treatment. Dia tidur di hospital, ada 4 pembantu, ada mobil phone, internet, boleh keluar attend wedding. Itu tak apa. Itu yang saya lihat dalam kenyataan ataupun komen dia di Twitter. Dan kita boleh lihat juga video berkenaan dengan isu ini. 2004, 6 tahun. Dan kali kedua tu dia masuk lagi 3 tahun. So dia duduk the first round tu 6 tahun. Dia tidak hantar di Kajang. Dia duduk di Sungai Buloh. Sebab Sungai Buloh ni hospital dia baru sikit lah. And advance sikit. Dan dia tidak disuruh tidur di dalam blok. Bersama banduan-banduan lain. Dia tidur di dalam hospital. So sepanjang 6 tahun tu dia tidur dekat hospital di dalam penjara Sungai Buloh, dan dia ada dia punya tempat khas, dia tak campur dengan orang lain, and dia ada 4 orang gaji ataupun servant, 4 budak, dan dia pilih sendiri budak tu. He choose his own boys, and budak-budak ni banyak budak-budak yang Indonesia lah, ya, kes dadah, mostly kes dadah. So dia ada 4 orang untuk tolong buat air untuk dia, apa yang dia nak. So, Anwar hidup dengan 4 servant, 4 orang gaji duduk dalam situ. Dan Anwar ada handphone. Dia boleh panggil orang ni, panggil orang tu. Jadi Anwar ni tidur dekat hospital Sungai Buloh, tapi dia kelakuan dia macam orang tidak di dalam penjara. Masa dia nak pergi perkahwinan, dia dapat cuti, dia boleh pergi anak dia kahwin, dia boleh. Jadi Anwar ni is given freedom. Jadi kalau orang yang pada tahun 70-an dulu mungkin dia ingatlah masa kes. Oke, kita dah pun menonton video itu tadi, dan pada saya, pandangan saya berkenaan dengan isu ataupun kenyataan yang dikeluarkan oleh Raja Petra ini amat tidak bertepatan ataupun pada saya fitnah, kerana beliau sendiri berada di luar negara dan dia komen tentang politik negaranya, dan dia komen juga tentang ekonomi negaranya, tetapi dia duduk bersenang-lenang di luar negara. Itu yang pertama. Yang kedua, Raja Petra harus ingat bahawa Anwar masuk penjara yang pertama itu, yang mana kenapa logo PKR itu lambang mata. Itu yang paling jelas. Dan di sini saya letak gambarnya, yang mana kita lihat baju yang dipakai Anwar waktu dalam penjara, ada nombor pun ada, dan kita tengok mata lebam yang apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim belum ke penjara pun, dalam lokap tahanan polis saja dia dah dibelasah, yang mana matanya lebam, akhirnya disorok sana sorok sini, akhirnya keluar juga, dan akhirnya dapat juga liputan media, yang mana ketua polis negara waktu itu akhirnya masuk penjara kerana isu ini. Jadi untuk nak menceritakan tentang Anwar dapat keistimewaan, jauh lebih baik apa yang Najib dah dapat ni. Kalau kita tengok Najib ni masuk dalam penjara, yang mana kita boleh lihat dia, rakyat tidak pernah nampak Najib pakai baju lokap, pakai baju penjara. Tidak pernah juga rakyat tengok Najib digari. Itu bukan keistimewaan. Dan kita tengok malah sampai hari terakhir pun Najib menggunakan keistimewaan dia, iaitu pengiring polis apa semua yang sentiasa berada dengan dia. Tetapi berlainan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, jauh sangat jauh panggang dengan api. Jadi ulas panjang-panjang dia nak membezakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata dapat 4 pembantu. Ini juga saya kena sahkan dengan pimpinan PKR akan datang benda ni, dan saya harap jika ini satu tuduhan, saya harap Presiden PKR zaman Raja Petra ini agar dia tidak selalu keluar ke kenyataan-kenyataan seperti ini. Tapi kalau Saman pun dia ada dekat luar negara, dia dah lari dah. Dia tidak berani masuk, tapi dia buat kritikan-kritikan yang macam ni je. Yang mana ini pada saya propaganda. Dia kata Anwar ada handphone. Mungkin yang kedua saya boleh terima kenyataan yang dikeluarkan oleh Raja Petra ini. Tetapi Anwar masuk penjara yang 6 tahun pertama itu, kalau Anwar ada phone, ada internet, boleh keluar sesuka hati, senanglah. Jadi kita nak ulas benda ni, zaman Anwar masuk yang pertama tu dah ada internet ke negara kita ni? Jadi pembohongan dia tu nyata. Inilah sikap dia ni, yang mana kalau dapat special treatment ni, kalau Najib dapat keistimewaan istimewa pun,
Saya tidak heran, tidak apa. Yang rakyat mahu adalah Najib dipenjarakan. Jadi yang sibuk hari ini adalah mereka sibuk nak keluarkan Najib daripada penjara itu, yang mana kita tahu mereka cuba untuk mendapatkan pengampunan diraja dan sebagainya. Itu yang rakyat lihat bahawa tidak adil, kerana telah pun disabit bersalah dan akhirnya mendapat hukuman penjara, harus jalani hukuman itu. Bukan hari ini masuk, besok nak keluar. Dan kita lihat Najib hari ini, apabila kenyataan di media, apabila kita lihat di Kementerian Kesihatan itu sendiri, yang mana Menteri di Jabatan Kesihatan itu sendiri, yaitu Khairi Jamaluddin, menjawab isu bahawa isu ubat Najib, isu dia sakit tak sakit. Ini semuanya sudah kita lihat di media hari ini, dan kita rakyat bukan bodoh. Jadi kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Raja Petra tentang isu ini, pada saya tidak bertepatan, yang mana ini adalah propaganda murahan, yang mana jika beliau mendapat dana daripada Najib untuk dia nak bersuara, untuk dia nak merasakan bahawa Najib itu betul, tidak ada masalah. Tetapi kami juga yang berada dalam PKR ini kenal siapa Raja Petra ini, yang mana kita tahu dia ni bercakapnya seperti ini dan akhirnya kosong. Semua hujah-hujah yang dia keluarkan yang berkenaan dengan isu mahkamah, yang mana bocorlah hari itu, rupa-rupanya tidak. Jadi benda-benda yang dia keluarkan adalah tidak tepat, tetapi akan diviralkan oleh walaon-walaon untuk mendapat kredit. Saya sebagai rakyat lihat, kalau Najib mendapat treatment yang baik, silakan. Tetapi harus duduk dalam penjara dulu. Kerana akibat Najib 1MDB, kita kena bayar hutang 5 juta lebih setiap tahun. Kenapa Raja Petra tidak menceritakan isu 1MDB yang mana duit telah disonglap dan akhirnya rakyat kena bayar? Dan kita nak tanya Raja Petra, kenapa dia tidak cerita tentang isu Najib ni berkenaan dengan isu SRC International yang 42 jutaan, yang mana melibatkan Najib masuk penjara hari ini? Kenapa tidak ulaskan isu itu? Dan adakah Najib berada dalam landasan yang betul tentang isu itu? Kenapa dia tidak ulas pula isu 1MDB yang ada hari ini? Kenapa kita rakyat perlu bayar 1MDB itu 5 juta lebih setiap hari? Dan akhirnya sehingga Najib keluar pun, hutang 1MDB itu rakyat yang kena tanggung. Raja Petra tak bayar hutang ni. Raja Petra dia duduk dekat luar negara. Dia tidak terlibat dengan benda ni. Jadi dia mempertahankan Najib, yang mana isu-isu yang seperti ini. Kita lihat Perdana Menteri sendiri pun dah bersetuju akan memberi keistimewaan terbaik pada Najib ni. Mana ada lagi rakyat biasa ni mendapat apa kalau masuk penjara? Raja Petra balik tengok, kalau kena denda ni, kena hukum, orang sumbat dalam penjara, macam mana rasanya? Jadi dia tidak perlu nak mencerita isu yang seperti ini. Ramai lagi rakyat menderita. Rakyat yang di luar ni ramai menderita. Raja Petra tahu apa yang Rosmah dah buat, menyusahkan anak Sarawak, yang mana melibatkan solar yang sepatutnya disalurkan kepada sekolah-sekolah. 300 lebih buah sekolah daif di Sarawak. Akhirnya akibatnya kerana Rosmah, isteri Najib tu membuat masalah. Kenapa Raja Petra tak ulas isu itu? Kenapa nak cerita yang Najib yang betul saja? Yang salah semua pembangkang, yang salah semua PH. Raja Petra ulaslah. Yang benda ni masuk mahkamah, ulas. Ulas Najib kenapa tak bayar cukai pendapatan. Ulas peguam Najib tak bayar cukai pendapatan. Ulas itulah. Supaya rakyat faham. Jadi terbukti. Jadi jangan ulas benda-benda yang dah terjadi, yang mana belum tentu sahih, belum tentu sah. Ini kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim nak saman dah boleh dah ni. Tapi itulah masalahnya. Dia tidak berani balik ke sini. Dia bukan saja takut balik ke sini kerana Anwar Ibrahim nak saman ataupun PH nak saman. Banyak lagi. Yang lain pun dia tersangkut banyak. Jadi itu masalah dia. Dia tak payah membebel daripada luar negara lah. Saya berbunyi seperti ini kerana saya ada jawatan penting dalam parti saya, yang mana saya tidak nak rakyat mendengar fitnah seperti ini, akhirnya kita terpengaruh. Sedangkan kita nak reform negara kita ini untuk bergerak ke negara maju, bergerak ke arah yang betul, untuk kita membersihkan masalah-masalah yang ditinggalkan oleh orang-orang lama seperti Raja Petra ni lah. Ini yang perlu kita bersihkan supaya reform. Jadi orang-orang seperti ini negara sebenarnya tidak perlukan. Negara perlukan orang yang ada integriti, orang yang ada pendirian, orang yang boleh bijak, orang yang mempunyai kepakaran untuk kita bangunkan negara, dan bukan orang yang merasuah duit negara, bukan orang yang
menggunakan kuasanya untuk menindas rakyat. Bukan kita nak itu. So, itu pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Semoga orang seperti Raja Petra ini rakyat jangan percaya. Itu saja. Sekian, terima kasih.